Okey, seterusnya kita akan go through cara pengiraan markup dan cara pengiraan margin. Pada asasnya, pengiraan markup dan pengiraan margin melibatkan tiga situasi yang sama, iaitu situasi 1, situasi 2 dan situasi 3. Okey, jadi saya akan tunjukkan cara menggunakannya pada pengiraan markup dan boleh di-apply pada pengiraan margin. Okey, apabila kita klik di pengiraan markup, akan tertera tiga situasi, iaitu situasi 1, situasi 2 dan situasi 3. Untuk mendapatkan maklumat awal berkaitan situasi-situasi tersebut, kita boleh klik di bahagian I, iaitu info. Okey, apabila kita klik di bahagian I, akan tertera informasi tentang situasi tersebut. Sebagai contoh, informasi situasi 1, ia melibatkan barangan atau perkhidmatan yang dijual atau ditawarkan dalam tempoh 3 tahun ke belakang. Okey, sebagai contoh, tahun semasa adalah tahun 2020. Jadi, tahun pertama pada situasi tersebut adalah tahun 2019, tahun kedua tahun 2018 dan tahun ketiga adalah tahun 2017. Jadi, untuk situasi ini, ia melibatkan barangan yang dijual pada tahun semasa dan 3 tahun ke belakang. Okey, seterusnya kita klik ke situasi 1. Apabila kita klik di situasi 1, akan tertera seperti ini. Di ruangan atas sekali, ada tertulis jualan pertama kali bagi tahun pertama. Okey, sebagai contoh, sekiranya tahun semasa adalah tahun 2020, jadi tahun pertama bagi situasi ini adalah tahun 2019. Jadi, maklumat yang perlu diisi adalah jualan pertama kali bagi tahun pertama, iaitu tahun 2019. Ruangan pertama yang perlu diisi adalah tarikh jualan pertama kali bagi tahun pertama, iaitu tahun 2019. Sebagai contoh, jualan pertama kali bagi tahun 2019 adalah pada bulan Januari, 6 Januari 2019 sebagai contoh. Dan maklumat yang perlu diisi seterusnya adalah harga jualan pertama kali bagi tahun pertama 2019, iaitu pada 6 Januari 2019. Sebagai contoh, harga jualan pada tarikh tersebut adalah RM12 dan kos barangan yang dijual pada tarikh 6 Januari 2019 adalah RM8. Okey, di ruangan untung akan dikira secara automatik oleh apps. Okey, ruangan seterusnya adalah jualan pertama kali bagi tahun kedua. Sebagai contoh, tahun semasa adalah tahun 2020. Jadi, tahun kedua bagi situasi ini adalah tahun 2018. Dan maklumat yang perlu diisi adalah tarikh jualan pertama kali bagi tahun kedua, iaitu tahun 2018. Sebagai contoh, jualan pertama kali bagi tahun kedua adalah pada tahun 2018, bulan Januari, 9 hari bulan Januari 2018. Dan maklumat yang perlu diisi seterusnya adalah harga jualan pertama kali bagi tahun kedua, iaitu pada 9 Januari 2018. Sebagai contoh, barang tersebut dijual dengan harga RM11 dan kos barangan tersebut adalah RM8 dan untung dikira secara automatik oleh apps. Di ruangan seterusnya
jualan pertama kali bagi tahun ketiga. Sebagai contoh, tahun semasa adalah tahun 2020. Jadi, tahun ketiga bagi situasi ini adalah pada tahun 2017. Dan maklumat yang perlu diisi adalah tarikh jualan pertama kali bagi tahun ketiga, iaitu tahun 2017. Sebagai contoh, jualan pertama kali pada tahun 2017 adalah pada bulan Januari, 15 hari bulan. Okey, maklumat yang perlu diisi seterusnya adalah harga jualan pertama kali bagi tahun ketiga, iaitu pada 15 Januari 2017. Sebagai contoh, barang tersebut dijual dengan harga RM10 pada 15 Januari 2017 dan kos barangan yang dijual pada 15 Januari 2017 adalah sebanyak RM8 dan untung dikira secara automatik. Dan ruangan terakhir yang perlu diisi oleh pengguna adalah jualan terkini bagi tahun semasa. Sebagai contoh, tahun semasa adalah tahun 2020 dan harga jualan terkini adalah pada bulan Julai. Sebagai contoh, sekarang adalah bulan Julai. Jadi, jualan terkini bagi tahun semasa iaitu tahun 2020 pada bulan Julai ialah RM13 dan kos barangan untuk dijual pada jualan terkini iaitu pada sekarang adalah RM10. Okey. Untuk mendapat berapa harga jualan maksimum yang dibenarkan, kita tekan kira keputusan. Okey, apabila kita tekan kira keputusan, akan terpapar harga jualan semasa yang kita jual dan harga jualan maksimum yang sebenarnya yang dibenarkan untuk dijual tanpa mencatut, tanpa mengambil keuntungan yang munasabah.